لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita sambung lagi bacaan kitab Tanbih al-Ghafilin. Peringatan kepada orang yang lalai pada muka surat 15 kitab Rumi. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'umumi fitaraini amin ya rabbal alamin. Sehingga kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya barang siapa yang ada di dalam hatinya 100 ayat Al-Quran padahal ia meminum arak, tiap-tiap huruf daripadanya datang kepada orang yang minum arak tadi itu pada hari kiamat, menyumpahnya di hadapan Tuhan sekalian alam. Sedangkan barang siapa yang disumpah oleh Al-Quran, ia akan binasa. Jadi ini hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan orang yang meminum arak dalam masa yang sama dia ngaji Quran, baca Quran, dan tiap-tiap huruf daripada yang dia baca dalam Quran tu mari kepada dia pada hari kiamat lagi. Mari buat apa? Nyumpah atas dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpahan ni adalah perkara yang binasa, terutamanya benda itu datang daripada Al-Quran. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata, jauhkanlah olehmu daripada arak. Sesungguhnya terdapat pada umat Nabi dahulu seorang lelaki yang terlalu kuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah daripada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah berkata, ada seorang lelaki pada umat Nabi yang terdahulu. Dia ni seorang yang kuat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang perempuan yang amat jahat perangainya telah datang kepada orang abid tadi itu dengan berkata, aku datang memanggilmu kerana aku dijadikan untukmu. Ia mari kas saja, ia mari ada boleh? Ia mari ngajak. Kalau begini ni mari ngajak mengayati ahli ibadah. Aku datang memanggilmu kerana aku dijadikan untukmu. Lalu datanglah lelaki itu bersama perempuan itu, dan kedua-duanya pun masuk ke dalam rumah. Kemudian pintu rumah ditutup dan dibawa kepada lelaki itu seorang hamba lelaki dan satu berkahara. Masuk dalam rumah, ada seorang hamba lelaki dan seberkahara. Perempuan itu berkata lagi, aku memanggilmu untuk mengajakmu berzina denganku. Panggil ni, ngayak dah ni, masuk dalam rumah, panggil, ajak berzina. Wa'iyahzubillah. Atau membunuh hamba ini, ataupun engkau meminum arak ini. Tu dia panggil tu nak ngajak zina dengan dia, ataupun membunuh hamba ni, hamba lelaki ada tadi tu, ataupun engkau minum arak. Selagi engkau tidak lakukan salah satu daripada perkara ini,
sudah tentu aku tidak bukakan pintu ini. Kalau kita pilihannya, 3 pilihan. Zina dengan aku, bunuh hamba ni, ataupun minum arak. Kira berat belakang. Zina, bunuh, minum arak. Berat belakang. Tengok dia kata. Lagi tak buat 3-3 ni, sudah waktu itu. Apa? Maka berfikir lelaki itu, jika aku membunuh hamba adalah terlalu besar dosanya. Dan apabila fikirkan zina, itu pun dosa besar. Akhirnya ia mengambil bekas arak lalu meminumnya. Dia rasa zina dosa besar, bunuh dong dosa besar. Rasa-rasa rengang sikit, ambil bekas arak lalu dia minum arak tu. Setelah habis diminumnya, ia menjadi mabuk. Yang dah jadi mabuk, tengok definisi minggu lepas, arak ni dia najis, dan memabukkan. Mabuk ni kan mabuk menghilangkan kewarasan akal, menghilangkan kebenaran yang akal nak hilang, dan telah membunuh hamba itu. Kemudiannya seorang lelaki tadi itu berzina pula dengan perempuan itu dalam keadaan mabuknya. Nampak daripada 3 pilihan tadi, mula daripada arak. Dia rasa arak ni dah apa rasa gengang sikit, dah sedap besar dah. Kalah bila hilang akal, hilang kewarasan, habis 3-3 riwayat berlaku. Sebab itulah arak tu, bila kita minum, hilang akal, boleh membawa lagi kemudaratan yang lebih besar. Lebih bawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Kemudian berzina pula dengan perempuan itu dalam keadaan mabuknya. Habis itu. Kita tengok orang yang, bukan orang lah, keadaan negara kita, pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk. Dah mungkin minum arak dah. Balik pukul 4-5 pagi, orang imam masjid pergi surga bala bersama, mau balik dalam keadaan mabuk, dilanggar orang. Tu pisang dia. Ikut, bukan kata minum arak tu boleh. Arak walaupun sikit dah mabuk pun tetap haram. Haram tu bukan sebab mabuk, sebab benda tu diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita bincang dahulu. Bukan kata sebab dak mabuk boleh. Ada. Bukan sebab dak mabuk boleh minum. Tapi sebab pengharaman arak tu diharamkan oleh syarak tu. Hatta benda lain kita iktikadkan air masuk ni. Ni aku minum ni, macam aku minum arak. Iktikad macam minum arak, dah boleh minum. Haram minum. Walaupun air masuk. Jangan buat main-main dengan pengharaman. Ataupun boleh kita kata boleh buat gurau. Dia arak. Tak apa minum arak, halal di sisi aku. Walaupun di sisi dia, tetap boleh jatuh hukum. Ngocak pula. Sebab menghalalkan benda yang haram. Kalau kita tengok peristiwa akhir zaman, Nabi kata dah akan tiba satu masa lagi, ada golongan yang meminum arak dan mereka tak menamakannya itu adalah arak. Itu cara puak-puak ni untuk menghalalkan benda yang haram. Nak menghalalkan benda yang haram. Itu baru arak. Bab tutup kepala, bab aurat, macam-macam lah. Jadi kita beringat dengan golongan-golongan yang bukan baru masuk, benda ni lama dah. Jadi kita kuatkan iman kita, kuatkan akidah kita, kefahaman kita tentang syariat-syariat, batasan-batasan yang mengikat kita dengan agama kita. Jangan kita
buka ruang untuk orang masuk dalam agama kita jadi satu kebebasan. Benda agama tak bebas, dia mesti diikat dengan syariat, mesti diikat dengan undang-undang. Oleh itu jauhkan olehmu daripada Arab, kerana sesungguhnya Arab itu segala jenis kejahatan tidak akan berhimpun sekali bersama dengan iman. Tidak akan berhimpun sekali dengan iman. Orang curi nak jaga perampok, tak boleh. Tukang dadah nak jaga pencuri, tak ada. Tak. Nak bersuci tapi guna air kecil, tak boleh. Benda tu ni yang dimaksudkan. Benda yang dimaksudkan, jenis kejahatan tidak akan berhimpun sekali dengan bersama dengan iman, tak boleh. Habis itu bab Arab, balasan perbuatan zina. Kita berhenti situ kan. Kita berhenti kat ni. Sebab apa? Sebab nak baca berkenaan. Kata ngecah berangat balik. Berangat balik jiwa kita terutamanya dalam bab puasa. Kita berangat balik. Jadi kita berhenti situ dulu untuk bacaan kitab Tanbihul Ghafilin pada muka surat 16. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara keluarga kita, keturunan kita daripada terlibat dengan najis Arab. Amin ya rabbal alamin. Baik. Untuk berkaitan dengan persediaan kita berpuasa, nak suka untuk saya kongsikan macam mana satu ayat, satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Dalil ni ayat Quran ni kita dengar sama. Tiap kali nak puasa, tiap kali berbicara pasal puasa, inilah ayat yang dimaksudkan, dikitabkan atas seseorang Muslim. Nak kewajipan atas dia tu untuk berpuasa. Kenapa? Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa. Diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Dan dengan puasa itu menjadikan supaya la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 180. Nak melalui puasa ni, macam mana kita, dengan puasa itu kita nak menjadikan, nak melahirkan hati kita ni supaya menjadi orang yang bertakwa. Tak. Kadang ada orang puasa tapi tak bertakwa. Puasa tapi dapat lapar dan dahaga semata. Puasa pergi semayang, pergi masjid, tapi tak boleh nak buang sifat marah. Puasa tapi tak sabar. Jadi benda-benda puasa ni lah yang boleh membentuk nafsu kita, nafsu amarah kita, dalam mak kita tu, supaya dapat dengan puasa itu dapat mengawal, dapat membentuk, dapat membina kebaikan dalam diri kita, kekuatan dalam mak diri kita. Kalau kita tengok dalam kitab Syairus Salikin yang dikarang oleh Al-Allamah Syekh Abdul Samad Al-Palembani, antara ulama ulama Palembang yang pernah sampai di Bumi Gunung, diceritakan oleh Tuan Guru Syekh Nasir, Syekh Abdul Samad Palembang. Dan dia disebut dalam kitab Syairus Salikin pada fasal yang menyatakan rahsia puasa dan menyatakan segala syaratnya
syarat sah puasa ni puasa yang batil. Jadi ketahui olehmu, hei orang yang menjalani jalan akhirat dan jalan kepada Allah Ta'ala, bahawa adalah bagi puasa itu 3 darajat. Ini bukan cerita bab hukum dak ni. Ini nak cerita bab nak cerita pasal kualiti puasa kita. Dan sebelum tengok pada kualiti kepada kualiti puasa kita, Syekh Abdul Samad Palembang dalam kitabnya, kitab Syairus Salikin ni membahagikan puasa itu 3 darajat. Yang pertama, darajat pertama, puasa orang awam, puasa orang awam. Dan yang kedua, puasa orang yang khawas, puasa orang yang khawas. Dan yang ketiga, puasa orang yang khawasul khawas. Atas lagi. Yang pertama orang awam duduk sini, lepas tu orang khawas, lepas tu tinggi lagi khawasul khawas. Itu tinggi sekali. Macam mana puasa orang awam? Puasa orang awam ni, yakni puasa kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia, iaitu menegahkan daripada makan dan minum. Puasa tak? Puasa. Tapi ngopak jalan macam biasa. Puasa tak? Dari segi syariat puasa. Tapi bab dalaman tak apa. Menegahkan daripada makan dan minum dan jima, bersetubuh, dan menahan daripada segala perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Seperti makan, seperti minum. Tu Allah ya tu. Benda yang boleh membatalkan puasa. Makan, minum. Tu puasa orang awam. Kita duduk dalam puasa orang awam ni hanya mana tu? Mana tu? Tak. Puasa tapi tengok orang ngopak, masuk sekali ngopak. Aku betul dah mengoyak. Masa boleh puasa ni, oleh-oleh ada dia tak curi pun dalam puasa ni dia curi. Aku tengok dah dia gini cerita. Walaupun benda tu betul sekali pun tak payah masuk. Betul dah dia ni memang kaki ni sagang. Itu tak penting aku belikan. Contoh. Walaupun benda tu betul, tak payah cerita. Baik orang tak tepi. Puasa, nak bagi puasa ni puasa dalam. Biar kita puasa makan dan minum dan buat perkara yang daripada buat perkara yang batal puasa. Puasa juga hati kita, puasa juga mulut kita, puasa juga mata kita, puasa juga telinga kita. Biar kita walaupun duduk dalam martabat orang awam, kita belajar, tapi puasa kita boleh duduk dalam masukkan dalam golongan orang yang khawas. Usaha walaupun tak sampai molek pun usaha. Mana darjat yang kedua, puasa orang yang khawas, iaitu puasa orang yang solihin dan orang yang muttaqin. Orang yang muttaqin, iaitu menegahkan segala yang tersebut daripadanya. Yang pertama itu seperti yang di atas, puasa seperti orang awam biasa, dan menegahkan pula akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat. Menegah belaka, mulut, tangan, kaki, mata, telinga, hati. Menegah belaka. Kalau barang-barang anggota, sama ada anggota zahir ataupun anggota batin, menegah belaka. Puasa tapi curi macam puasa orang awam kau. Dah batal puasa dia dengan curi. Dengan curi batal puasa. Datang. Dia puasa tapi tak sembahyang, batal puasa dia. Datang. Dia tetap tak makan, tak minum, tak setubuh. Tapi maksiat zahir buat macam puasa. Ni waktu kita nak elak tak, nak kita tak ambuh gitu.
Adakah salah? Salah. Tak kena kata betul. Nak puasa tapi curi. Puasa dia sah di sisi syarak. Tapi dari segi apa nilai ma'am apa semua, itu Allah Ta'ala. Sebab kenapa? Sebab puasa ni antara hamba dengan Allah Ta'ala. Contoh kalau duduk seorang, ada nasi. Ada mu dengan Allah Ta'ala je. Mu dengan Allah Ta'ala je. Masa ni orang lain tak ada berlaku. Ada nasi, balik kambing, sup. Sahur dah habis. Nasi mandi dulu. Duduk dalam bilik seorang. Ada orang tengok. Situ mana? Sebab tu ulama kata puasa ni puasa mu dengan Allah Ta'ala. Dan kalau dia tak libat dengan orang, dan kalau makan tubik puasa ni puasa. Wadah. Habis dah paling ramai sutih. Tapi orang boleh tahu dia ni tak puasa. Tak tahu. Tak tahu. Tu puasa orang awam. Adapun puasa orang awam, dia buat belaka tadi tu menahan lapar dan dahaga dan menahan diri daripada buat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan hasil lagi menegahkan pula akan segala anggotanya daripada berbuat maksiat dan daripada berbuat perkara yang sia-sia. Tiada memberi manfaat kepada akhirat dan hasil kesempurnaan puasa mereka itu dengan 7 perkara. Hasil daripada puasa dia tu, dia tahan dah anggota dia tahan dah lidah dia tahan dah hati dia, dan dapat kesempurnaan mendapat kesempurnaan puasa mereka itu dengan keadaan 7 perkara. Yang pertama, memejamkan mata. Memejamkan mata mana? Bukan puasa hujang mata, tak. Puasa hujang mata, jalan hujang mata, tak. Tu cara zahir. Yang dimaksudkan memejamkan kedua matanya dan menegahkan kedua mata itu daripada melihat kepada suatu yang dibolehkan tapi membimbangkan. Membimbangkan apa? Melalaikan hatinya daripada zikrullah, hatinya daripada mengingati Allah Ta'ala. Melihat dengan syahwat itu iaitu satu panah yang dibubuh racun daripada beberapa panahan iblis. Daripada panahan iblis. Maka barang siapa meninggalkan melihat itu kerana takut Allah Ta'ala, nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan iman yang mendapat akan kemanisan iman itu di dalam hati. Nak dapat kemanisan iman tu ke hati ni, puasa mata. Puasa mata. Mata bukan kata tengok perkara yang boleh menimbulkan syahwat semata, bukan kata tengok orang puang, bukan kata tengok aurat, bukan kata, tapi tengok perkara yang boleh melalaikan hati daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau tengok aurat orang puang, apatah lagi tengok perkara-perkara yang merugikan, yang boleh bawa kepada hati ni tak ingat kepada Allah Taala. Jadi bila kita tahan dah syahwat itu, tahan dah penglihatan kita daripada tengok benda-benda tak boleh, tengok kepada perkara yang melalaikan, bila kita dapat jaga itu, Allah Ta'ala akan memberi kemanisan iman yang boleh rasa mana? Kat dalam hati dia. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan pahala, bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Yang pertama, berdusta, bercakap nipu. Yang kedua, mengumpat. Mengumpat, cakap bak orang lain, ghibah. Ghibah. Dan mengadu-ngadu akan orang. Cakap bak orang ni kot racun nak suruh orang ni dengan orang ni tak buat jadi bala. Membatalkan pahala puasa. Dan keempat, bersumpah dengan dusta. Sumpah ni
lillahi ta'ala. Memang aku tengok. Tu sumpah dengan lillahi ta'ala. Padahal dengan sumpah dia tu memang dia berdusta. Memang atas darat ni memang dia ni berdusta. Tu yang keempat. Dan yang kelima, melihat akan sesuatu dengan syahwatnya, yakni dengan ingin. Biasanya bila berlaku kan, tengok dengan syahwat kan. Tengok dengan syahwat biasanya berlaku golek adat pada tempat kita ni. Biasanya berlaku pada start ke apa? Bazar Ramadan. Tengok ayam, tengok ikan, nak beli berlaku. Nak beli berlaku. Lepas tu buat balik rumah, kadang makan ikan curi. Lepas tu ayam ni dah apa, kita buat sahur lah. Ni dah habis ni kita buat sahur. Lalah atas sifat ketawakan tu, Allah Ta'ala dah kejutkan hati dia untuk bangun sahur. Alah, dak makan, dak bangun sahur. Lepas tu ayam, ikan, kuih-kuih belakang ni dia mana? Tiung dapur, bagi kambing, bagi ke ayam, bagi tu kalau bagi. Kalau dak puasa tu, capur dia makan balik. Walinya azubillah. Jadi tu 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama, berdusta. Yang kedua, mengumpat. Yang ketiga, mengadu-ngadu akan orang, kacau ke orang ni. Yang keempat, bersumpah dengan dusta. Bersumpah dengan dusta. Dan yang kelima, melihat akan sesuatu dengan syahwatnya, yakni dengan ini, dengan ingin, dengan nak. Dengan nak. Selain daripada makanan, tengok aurat kita orang lelaki ni, aurat puang. Orang puang kena jaga aurat dalam bulan puasa. Bukan bulan puasa semata, tapi bulan puasa ni reti hormat. Biar lebih kita menambahkan kemuliaan wanita kita tu dengan memolekkan pakaian kita. Jangan bagi ruang untuk mata orang lelaki ni menilai dengan diri kita. Biar kita jaga supaya tak mengurangkan pahala orang lain dan mengurangkan pahala kita sendiri. Jangan kata saya nak jadi diri saya sendiri. Ayat akan ni nak jadi diri saya sendiri. Nak jadi dirimu sendiri, ikut orang Nabi ajar, tutup aurat dengan baik. Tutup aurat dengan baik. Tutup aurat dengan sempurna. Dan orang lelaki kena jaga, tunduk, usaha juga tundukkan pandangan. Usaha juga tundukkan pandangan. Bila pandangan kita bila pandangan kita boleh menimbulkan syahwat, bila menimbulkan syahwat itulah yang boleh mendorong kepada perkara yang membatalkan pahala puasa, mengurangkan pahala puasa kita. Daripada RM100 nak petang pergi bazar Ramadan tinggal RM2. RM100 pahala puasa. Daripada bagi zikir bersama molek pergi bazar Ramadan, habis. Habis sebab ni, habis sebab dosa. Tengok aurat-aurat. Dah kata nak pergi kat bazar Ramadan, pergi je lah. Tapi tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Jangan apa. Astagfirullah. Tengok lagi. Tengok lagi. Astagfirullahalazim. Mata kau selek. Lelaki. Jaga. Sama kita pun, kita ajak kita juga, bukan kata kedama je. Ni kita nak baca bagi peringatan. Ni nak kena kata dulu. Ni kata nak kena ingat dulu. Dan kalau dah baca dah ingat. Kedua, memelihara lidah. Memelihara lidah daripada perkataan yang haram. Maki orang. Nak marah sekalipun selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak marah sekalipun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahalazim. Ambil waktu nak jujur dah ni. Bulan puasa. Ikutlah. Dah daripada perkataan yang
sia-sia. Perkara yang sia-sia. Dia cakap apa sia-sia? Dia cakap dia ni aku tengok dah lama syak dosa mati. Dia cakap nak pergi surah-surah balai banyak ada ayah. Dengar pun tak ayah. Elok-elokkan. Biar ada orang ni hari ni senyap nampak puasa. Puasanya kita, puasa. Ya biar jawab kita lah. Puasanya kita pada cakap kan, dah nak puasa ni kamu mari aku cakap nak ngopak seorang, takkan aku puasa ni aku nak dengar benda-benda mau ngopak, takkan aku nak dengar kamu cerita benda-benda dok alik seorang, walaupun aku tahu aku bulukan ni aku tak mau dengar. Nak puasa ni bukan aku nak puasa dah makan dan minum saja, aku nak puasa telinga aku, nak puasa hatiku. Ayat gitu. Cok pergi surga jadi juru gitu. Apa kan? Iya kan nak kata kau jahat buah kata, baik buah kata. Iya, dia kata pergi surga jadi juru gitu. Kita pun amin je. Nak puasa. Dengar berkat mulut dia kata gitu-gitu, jadi juru sungguh. Apa kan? Orang doa dia molek, amin. Memelihara pula akal lidah daripada berdusta, daripada mengumpat akan orang, dan daripada mengadu-ngadu akan orang, dan memelihara pula akan dia daripada segala perkataan yang kecil-kecil. Tahan mulut kita ni daripada berkata benda-benda yang tak boleh, benda-benda yang kecil. Bukan supah segandah semata. Bukan supah segandah semata. Kadang puasa ni tak apa sebut stupid. Stupid. Benda sama, maksud sama tapi animal. Gitulah. Dah nak niat carut dah tapi sebut animal. Grandmother you. Tak payah. Dah awak dah tahu itu rasa nak apa. Puasa lidah. Puasa lidah. Dan memelihara lidah juga daripada berbantah-bantah dan berkelahi dengan orang. Berbantah-bantah dan berkelahi dengan orang. Kalau aku nampak ni kalau cakap ni sama nak cacang ke, tak payah. Senyaplah. Diam adakah bermakna kita kalah ataupun bermakna kita salah? Tak. Boleh jadi ketika tu kita orang yang menang sebab apa? Sebab kita tahan sabar, kita puasa. Sebab kita nak beribadah, nak beribadah, nak beramal sungguh dengan puasa. Bila dah dapat tu seperti yang dikatakan Rasulullah tadi, kita dapat rasa kemanisan kesabaran kita tu dalam hati. Gini muncul ke aku sabar sikit. Muncul ke aku dak ni. Muncul ke aku senyap. Muncul aku puasa. Alhamdulillah. Sandarkan kebaikan tu kepada hakikat pemilik kemudian, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sayugianya hendaklah orang yang puasa itu melazimkan diam. Itu melazimkan diam. Itu dia kata tadi, melazimkan diam. Lepas tu masyghul. Masyghul ni bahasa Arab. Sibuk tu dengan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah zikir. Zikir kok zikir jahar ke, zikir sir ke, zikir hati ke, zikir kok mulut ke, tapi kedua-dua zahir dan batin ni berjalan untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah, astagfirullah, astagfirullah. Itu buat benda-benda yang boleh zikir tu sampai rasa kat hati. Sampai rasa. Laki dia rasa zikir. Dan membanyakkan baca Al-Quran. Dah kalau kita ni ada orang jenis dia puasa tapi jenis tak mesra dengan bacaan Al-Quran. Tapi dah nak buat zikir. Kalau rasa tak boleh nak kurang rasa kalau buat zikir.
buat baca Quran. Dah kalau rasa kurang zikir ni baca Quran, buat sembahyang sunat. Cari semua benda, poin-poin, perkara-perkara yang boleh buat anggota badan kita ni bergerak dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan lagi. Biar anggota kita bergerak, sama ada anggota zahir dan anggota batin bergerak, semuanya bergerak kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Tu buat pupuk diri, pupuk hati, pupuk mata. Rasa buat dah baca Quran, tengok langit, comel langit hari ni, macam puji dah, puji dah. Ikut, asalkan benda kita buat tu boleh, kebaikan tu boleh sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata Mujahid rahimahullahu taala, dua perkara yang membinasakan puasa. Yang pertama, mengumpat-ngumpat. Mengumpat-ngumpat akan orang. Mengumpat-ngumpat akan orang dan berdusta. Biasanya guna tengok. Ini kali ke berapa dah? Kali ketiga dah dalam diberi peringatan dalam kitab saya Salikin ni berkenaan dengan berdusta dengan mengumpat. Bila berdusta dan mengumpat ni melibatkan anggota mana? Anggota lidah. Anggota lidah. Anggota lidah. Jadi antara anggota yang susah nak dijaga pada bulan puasa. Sebab tu dikatakan di atas tadi peringatan daripada Syekh Abdul Samad Palembang, dalam puasa ni banyakkan zikir, banyakkan baca Quran. Dah kalau tak boleh nak zikir baca Quran, diam tengok orang tu belah ke benda ke. Diam. Kalau pergi kau berat lah ya. Tahu tak, kalau kita pergi kau berat belah, diam. Kalau dengar lagi orang, kita duduk diam lah, tapi dengar lagi orang ngopak cakap, dengar lagi pergi kan sebab orang tak dengar, tak telinga kita tak dengar benda tu. Usaha telinga kita, mata kita, mulut kita, tangan kita, anggota zahir dan batin ni supaya tak dekati dengan maksiat batin dan maksiat zahir. Dan sabda Nabi lagi, hanya sebenarnya puasa itu perisai. Jadi perisai. Maka apabila ada seorang kamu berpuasa, maka jangan mengerjakan sesuatu yang sia-sia dan jangan berbuat akan perbuatan orang yang jahil. Dan jika ada seseorang hendak membunuh akan dia atau memaki akan dia, maka hendaklah ia berkata bahawasanya inni shaim, sesungguhnya aku puasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Maka jangan dilawang akan orang itu. Jangan dilawang. Orang tengah marah dah, puasa ke? Puasa ke? Tapi nak marah, nak memaki hamung. Tapi masa tu kita naik seh ke kadang. Masa tak naik seh dengar bab puasa ni boleh lah. Boleh cakap apa bagi je, tapi jangan mari nak sebut ini saim tu sesungguhnya aku sudah berpuasa ya Allah. Lindungilah aku, lindungilah hati aku, lindungilah lidahku. Peliharalah mulut aku daripada perkara-perkara yang tak boleh. Ya Allah tolong. Lagi itu sebut ini saim. Masa dengar ni okey ya. Masa kita royak kat orang okey ya. Biasa benda-benda gini tak mari daripada orang luar. Allah Ta'ala mari uji kau anak. Allah Ta'ala mari uji kau anak. Abang jangan buat gini. Tolong rumah aku ambil hulu air, buat main piung jatuh. Aku kata tak. Ina mari tu. Ina mari orang marah. Aku kata tak. Masa tu masa aku kata dah tu, masa tu nak berhajat kepada siapa? Ini saim, sesungguhnya aku berpuasa. Ambil kain tak? Relax. Anak sahabat tangan tu, anak sahabat tangan tu. Ketiga, saya kira bagi orang yang puasa itu memeliharakan telinganya daripada mendengar perkataan yang haram dan perkataan yang makruh.
dan memeliharakan telinganya daripada terdengar perkataan sia-sia yang tiada memberi manfaat di dalam akhirat. Dengar orang cakap keburukan orang lain, perkara sia-sia itu. Dengar cakap kutuk bab pemimpin, boleh tak? Kutuk bab pemimpin. Ni memang tak ada kita yang pemimpin ni. Boleh tak? Ya. Biar benda tu betul sekalipun tak ya. Sebab apa? Sebab nak wasa telinga kan. Lepas tu nak ada apa? Buka sikit. Biar apa? Telinga kita ni dengar benda yang malam-malam. Pasang dia ulama. Pasang qasidah. Pasang berapa? Janji. Lagi 7 hari ulang lagi. 7 hari ulang lagi boleh. Baca ulang-ulang. Baik-baik. Jadi telinga kita ni kita ajar supaya learning bukan kat bulan puasa lagi, learning start dah. Learning start dah. Learning kena start dah, bukan tunggu bulan puasa lagi ya. Learning nak mengopak lupa. Dah, learning start jaga dah. Telinga daripada mendengar benda-benda yang tak boleh. Kena lazimi dah. Kat tempat kerja tu bagi dengar zikir, bagi dengar ceramah, bagi dengar benda-benda yang boleh mendekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabda Nabi lagi, al-mughtabu wal mustami'u syarikani fil ithmi. Orang yang mengumpat akan orang dan orang yang mendengar akan dia itu bersekutu keduanya. Orang ngumpat, tu kita dengar juga benda dia ngumpat. Keduanya itu pada berdosa. Sekaligus. Jadi bila dengar dah nombor lagi ya. Mana dosa nak ia apa berdengar orang ngumpat. Biar kata gitu. Biar dia sedar apa atas pelarian kita tu. Sebenarnya kita cakap salah. Mungkin sebab tu dia lari ya. Apa kan? Mungkin sebab kelarian kita, larinya kita daripada dia tu, menyedarkan dia akan kesalahan dia ketika tu. Kalau salah ngopak tak boleh. Ambil Quran baca. Gitu. Keempat. Kita baca sini. Keempat sayupianya bagi orang yang puasa itu memeliharakan tangannya dan kakinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minggu depan kita buat puasa ya? InsyaAllah. Minggu depan ada kalau alik lagi boleh ya? Nanti ayat mula insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil bil hikmah. واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk mengaji ilmu-Mu ya Allah. Berilah kami istiqamah dalam menghadiri majlis ilmu ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kekuatan kepada saudara-saudara kami di Palestin ya Allah. Janganlah Kau uji mereka lebih daripada kemampuan mereka ya Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.